Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi kita untuk sesi pembelajaran bahasa Melayu. Jadi pada hari ini teacher akan masuk kepada tajuk yang seterusnya iaitu jenis ayat. Di dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis ayat iaitu ayat nyata, ayat tanya, ayat seruan dan juga ayat perintah. Baik, ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau kita gunakan untuk menerangkan sesuatu cerita, benda, kejadian dan juga sebagainya. Dan dalam bahasa Melayu, ayat penyata mempunyai 4 jenis pola iaitu yang pertama, pola frasa nama dan frasa nama, yang kedua, pola frasa nama dan frasa sendi, yang ketiga, pola frasa nama dan frasa adjektif dan yang keempat, pola frasa nama dan frasa kerja. Baik, kita tengok dulu untuk contoh ayat penyata yang pertama iaitu pola frasa nama dan frasa nama. Encik Adam, jiran saya. Encik Adam merupakan frasa nama, jiran saya juga merupakan frasa nama. Ayat yang kedua, ayah saya ketua kampung. Ayah saya merupakan frasa nama, ketua kampung juga merupakan frasa nama. Bagi pola yang kedua iaitu frasa nama dan frasa sendi. Ayat yang pertama, rantai ini untuk ibu. Rantai ini ialah frasa nama, untuk ibu ialah frasa sendi. Kerana untuk merupakan kata sendi. Contoh ayat yang kedua, rumah itu di hujung jalan. Rumah itu ialah frasa nama, di hujung jalan ialah frasa sendi kerana di merupakan kata sendi. Bagi contoh pola yang ketiga iaitu pola frasa nama dan frasa adjektif. Ayat yang pertama, air sungai itu jernih. Air sungai ialah frasa nama, jernih merupakan frasa adjektif. Ayat yang kedua, buah tembikai sangat manis. Buah tembikai ialah frasa nama, sangat manis merupakan frasa adjektif kerana manis merupakan kata sifat. Pola yang keempat ialah pola frasa nama dan frasa kerja. Contoh ayat yang pertama, Ibu Maryam membasuh baju. Ibu Maryam ialah frasa nama, membasuh baju ialah frasa kerja kerana penggunaan kata kerja membasuh di hadapan. Ayat yang kedua, abang saya menendang bola. Abang saya ialah frasa nama, menendang bola ialah frasa kerja kerana penggunaan kata kerja di hadapan. Baik, kita tengok pula untuk ayat tanya. Dalam bahasa Melayu, kita gunakan ayat tanya untuk bertanyakan sesuatu perkara, tempat, benda, manusia, binatang dan sebagainya. Dan ayat tanya pula terbahagi kepada 3 jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya, ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya dengan kata ganti nama tanya. Contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Adik sudah tidur? Ibu kamu ke pasar? Dalam ayat ini, kita dapat faham bahawa ini ialah ayat tanya kerana terdapat penggunaan tanda soal atau tanda tanya di bahagian hujung ayat. Jadi walaupun kita tak gunakan kata tanya, kita masih boleh faham bahawa ayat ini ialah ayat tanya. Contoh ayat tanya yang kedua iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Dia menangis mengapa? Harga sekilo rambutan berapa? Dalam ayat yang pertama, mengapa ialah kata tanya. Ayat yang kedua pula, berapa ialah kata tanya. Ayat tanya yang ketiga iaitu ayat tanya dengan kata ganti nama. Encik hendak ke mana? Pemuda yang bertopi itu siapa? Mana merujuk kepada tempat. Siapa pula merujuk kepada manusia. Baik, ayat seruan pula kita gunakan untuk menunjukkan perasaan seperti takut, marah, hairan, terkejut, teruja dan sebagainya. Dan setiap kata seru yang digunakan mempunyai atau menyatakan perasaan yang tertentu
Jadi, bila kita hendak gunakan kata seru dalam ayat, penggunaan kata seru perlu sesuai dengan konteks ayat. Ayat seruan terbahagi kepada dua, iaitu ayat seruan tanpa kata seru dan ayat seruan dengan kata seru. Baik, kita tengok dahulu contoh ayat seruan tanpa kata seru. Ayat yang pertama, tahniah atas kejayaan kamu. Ayat yang kedua, syabas kamu menjadi johan pertandingan ini. Untuk ayat yang pertama, walaupun tak ada penggunaan kata seru dalam ayat ni, kita masih dapat faham bahawa dia ialah ayat seruan kerana terdapat penggunaan tanda seru di bahagian hujung ayat. Ayat yang kedua pula, syabas kamu menjadi johan pertandingan ini. Terdapat penggunaan tanda seru di bahagian hujung ayat. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahawa dia ialah ayat seruan. Ayat seruan dengan kata seru pula, kita dapat lihat jelas dalam ayat ada penggunaan kata seru. Contohnya, Cheese, berani dia pukul adik saya. Cheese ialah kata seru. Wah, sungguh cantik pemandangan di kampung ini. Wah ialah kata seru. Jadi, kedua-dua ayat ini merupakan ayat seruan. Baik, dalam penulisan, apabila kita menggunakan atau membina ayat seruan, ayat tersebut perlu ataupun mesti diletakkan tanda seru di bahagian hujung ayat. Dan selepas menggunakan kata seru, kita perlu meletakkan tanda koma. Dan yang terakhir sekali kita lihat pula ayat perintah. Dalam bahasa Melayu, ayat perintah digunakan untuk menyuruh, melarang, mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh ayat perintah ialah ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Contoh ayat suruhan, letakkan baju di dalam bakul itu. Cucilah tangan sebelum makan. Kedua-dua ayat ini merupakan ayat suruhan kerana ianya berbentuk suruhan. Yang kedua ialah ayat larangan. Jangan masuk ke bilik saya. Usah pergi ke hutan itu. Perkataan jangan dan usah menunjukkan bahawa kedua-dua ayat ini ialah ayat larangan. Yang ketiga pula ayat silaan. Jemputlah minum air ini. Sila beratur untuk membayar di kaunter. Kedua-dua ayat ini menggunakan kata silaan iaitu jemputlah dan sila. Jadi kedua-dua ayat ini merupakan ayat silaan. Dan ayat yang terakhir iaitu ayat permintaan. Tolong hantar kami ke sekolah. Minta maklumkan hal ini segera. Perkataan tolong dan minta yang digunakan dalam ayat ini menunjukkan kedua-dua ayat ini ialah ayat permintaan. Sekian sahaja untuk tajuk jenis ayat. Diharap semua murid faham dan dapat buat tugasan yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.